Seorang remaja yang memandu kenderaan pelbagai guna MPV merempuh dua pekerja pemotor rumput dalam kemalangan di Jalan Pitasan Semeling Bedong di Sungai Petani, Kedah. Saban hari kita selalu mendengar tentang berita peningkatan kes yang melibatkan kecuaian dan pengabaian ibu bapa terhadap kanak-kanak. Berita sebegini amat menggusarkan masyarakat kerana ada yang mempersoalkan tentang tanggungjawab pihak penjaga atau ibu bapa sendiri dalam mengendalikan urusan berkaitan anak-anak mereka. Baru-baru ini, seorang remaja berusia 16 tahun mengambil risiko memandu kenderaan pelbagai guna MPV tanpa pengetahuan bapanya. Berakhir dengan tragedi apabila kenderaan yang dipandunya merempuh dua pemotor rumput hingga menyebabkan seorang daripada mereka maut di tempat kejadian. Selain itu, berita tentang seorang bayi lelaki berusia 11 bulan yang ditemui tidak sedarkan diri di rumah pengasuhnya juga turut meruntun hati masyarakat. Pada April lalu, seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 18 sebuah kondominium. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai dibiarkan tidur bersendirian tanpa pengawasan ibu bapa. 5 tahun lalu, tragedi basikal lajak yang mengorbankan 8 remaja di Johor Bahru juga masih lagi diingati dan menjadi bualan masyarakat sehingga ke hari ini. Secara umumnya, banyak pihak berpendapat kes seumpama ini dapat dielakkan jika ibu bapa atau pihak penjaga bersikap lebih prihatin dan lebih mengawasi pergerakan anak masing-masing. Okey, baik. Pelbagai berita yang kita sering kali baca dan dengar berkaitan dengan kecuaian dan pengabaian kanak-kanak. Dan hari ini itu yang kita akan mengupas bersama dengan dua orang tetamu kita yang sudah pun di studio bersama kita. Kita bersama dengan Datin Prof. Dr. Mariani Mak Noor selaku pakar psikologi kita. Hai Prof. Hai. Selalu tengok secara virtual. Ya, hari ini di studio. Fizikal. Ya, secara fizikal. Dan kita juga bersama dengan Puan Nur Zabeta Muhammad Noor selaku Peguam Bela dan Peguam Cara yang akan memberikan kita nasihat berkaitan topik kita pada hari ini. Ya. Okey, baik. Permulaan kita mungkin kita selalu dengar kecuaian dan pengabaian, tapi dari sudut undang-undang kita inginkan Puan Zabita berikan kita apakah definisinya dahulu, Puan. Kalau kita lihat dalam situasi sekarang macam laporan berita tadi tu ada diceritakan ya. Jadi kita nak tahu sebenarnya sejauh mana yang dikatakan sebagai penganiayaan. Mungkin ada ibu bapa kata takkan sampai tak boleh sentuh langsung sebab kadang-kadang anak ni mungkin degil, tak nak dengar kata ya. Jadi dalam keadaan tu apabila sesuatu perbuatan tu yang dianggap melampau ya. Pukul mendidik itu berbeza dengan pukul secara mendera. Jadi kita lihat kepada Akta Kanak-kanak 2001. Di bawah Seksyen 31 ni dia ada katakan contohnya Seksyen 31 apa yang dikatakan adalah aniaya, pengabaian, mendedahkan kepada bahaya secara fizikal atau mental atau dari segi seksual. Di dalam keadaan ni kita kena tengok sama ada terdapat elemen-elemen ni. Malahan ada juga di bawah Seksyen 33 akta yang sama yang mengatakan sekiranya ibu bapa meninggalkan anak tanpa pengawasan. Sebab orang faham selalu kena ada perbuatan fizikal tindakan barulah dikatakan boleh disabitkan kesalahan. Tapi sebenarnya dengan secara mengabaikan, secara cuai. Sebab saya selalu pesan dari segi konteks undang-undang perbuatan pengabaian ni dia tidak perlu aktif punya tindakan. Okey. Contohnya seorang ibu ni duduk tengah main telefon. Dia lihat anak dia tengah panjat tingkap. Dan tingkap tu tak ada grill, tingkap yang kaca tu. Bila dibuka tingkap kaca tu, tiba-tiba main telefon tidak diambil anak tu jatuh. Itu adalah pengabaian walaupun dia tidak ada aktif action. So dalam keadaan ini dari segi undang-undangnya itulah yang dikatakan pengabaian atau kecuaian ya. Dan kena ingat juga selalu orang sebut ibu bapa tidak semestinya. Sebab dalam struktur keluarga ada anak-anak yang dipelihara oleh ibu bapa angkat. Ada juga yang dipelihara oleh datuk nenek atau makcik. Adakah termasuk juga dengan pengasuh? Ya. Sebab ayat yang digunakan di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-kanak tu
mana-mana orang yang mempunyai pemeliharaan. Okey. Maknanya menjaga. Jadi dari segi konteks undang-undang ni lebih luas kerana kita kena ingat anak-anak adalah kanak-kanak di bawah 18 tahun berdasarkan akta. Mereka masih kategori kanak-kanak dan mereka sangat fragile dan rapuh. Jadi kitalah sebagai ibu bapa yang perlu menjaga. Okey. Maafkan saya Puan Nur Zabita, mungkin saya nak tanya juga, kalau dalam situasi mana-mana pihak ya betul, tapi kalau dalam situasi okey, mak nak ke kedai, mak tinggalkan anak di rumah jiran sekejap. Dalam tempoh masa tu anak tercedera. Jadi bagaimana? Itu pun boleh dikatakan pihak yang bertanggungjawab atas anak? Ya, benar. Okey, baik. Siapa yang ada pemeliharaan. Okey. Walaupun macam contoh pemandu van yang meninggalkan anak di dalam kemudian berlaku kematian. Ada kes yang dilaporkan di mahkamah dihukum. Okey, baik. So sekarang ni kita dah faham yang kecuaian pengabaian termasuklah juga penganiayaan terhadap kanak-kanak. Okey, Prof, kalau kita lihat kes yang berlaku sekarang ni kan, mungkin dalam kalangan ibu bapa ada yang sedar dan tidak sedar sebenarnya mereka melakukan kecuaian dan pengabaian ni. Secara generalnya, Prof rasa kenapa berlakunya kecuaian dan pengabaian ni? Apa yang menyebabkan dia sebenarnya, kalau boleh saya beri sedikit definisi dalam konteks psikologi apa pengabaian. Pengabaian kanak-kanak kalau kita lihat dalam konteks psikologi ni ialah gagalnya ibu bapa, gagalnya pengasuh, gagalnya penjaga untuk menjamin kesejahteraan fizikal, mental dan emosi anak-anak. Okey. Secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Jadi kalau kita lihat dalam konteks soalan sebenarnya dia ada dua. Satu adalah di luar batasan, di luar kawalan, dan satu lagi ialah dalam kawalan. Tadi Puan Zabita ada sebut tentang dia panjat, kemudian dia jatuh. Bila dia jatuh, sabit kesalahan tu ialah pengabaian. Tetapi kalau sekiranya dia tidak jatuh, orang tidak tahu. Betul. Jadi di sini maksudnya ialah kalau perkara itu berlaku tetapi tidak berlaku kemalangan, dia akan terus-menerus berlaku seolah-olah penjaga, ibu bapa, pengasuh menganggap tak apa, tak jatuh. Walhal hakikat yang sebenarnya itu adalah konsep pengabaian itu telah berlaku. Ini yang orang kata kalau dah terantuk baru tengadah. Kesedaran tu sebenarnya pengabaian ni kalau kita lihat di kawasan-kawasan luar bandar memang banyak. Ya, pengabaian, kecuaian, anak-anak pergi sawah padi, masuk berlari-lari dalam sawah padi. Kalau tak jatuh, tidak dianggap sebagai pengabaian. Tetapi hakikat sebenarnya dalam konteks yang saya sebut dan Puan Zabita sebut tadi itu dah masuk pengabaian. Jadi kalau berlaku pula perbuatan yang zalim tujuannya untuk mencederakan kanak-kanak itu, berlakulah apa yang dikatakan penganiayaan. Jadi akhirnya di sini berlakulah konteks kecuaian dalam isi rumah tangga tersebut. Baik. Jadi penting Sugi sebenarnya untuk kita mengetahui, sebab kadang-kadang ada dalam kalangan kita yang tanpa sedar menyebabkan pengabaian dan kecuaian ini terhadap kanak-kanak tersebut. Jadi ini yang perlu kita tahu supaya tidak berlaku di kemudian hari. Dan Puan Zabita, kalau kita bercakap mengenai kecuaian, okey, yang saya boleh fikirkan adalah seringkali kalau kita di pusat membeli belah, kita selalu dengar kan diorang akan umumkan yang ada anak hilang ke kaunter. Dalam situasi ini, kecuaian ibu bapa itu telah menyebabkan anak itu tercicir dan hilang daripada ibu bapa. Kalau macam ini situasinya, bagaimana, adakah tindakan boleh diambil terhadap ibu atau bapa itu ataupun sesiapa yang membawa anak itu ke pusat membeli belah? Kebiasaannya dalam situasi ini yang macam Prof katalah, bila dah berlaku sesuatu kecederaan baru orang kata pengabaian. Secara asasnya kalau kita lihat perkataan mengabaikan ni maknanya dia tak ambil peduli lah, sehingga mendedahkan kepada bahaya secara mental dan juga fizikal. Jadi kalau dibiarkan anak-anak tu lari dekat pasar raya semua, mungkin ada pihak yang tanggungjawab atau penculik datang ambil. Jadi bila berlaku hal, kita pun buat laporan polis. Tapi bagaimana pula dengan situasi ibu bapa tadi? Ada juga situasinya, contoh ada kes pernah dirujuk kepada saya yang berlaku anak umur 3-4 tahun, ibu bapa masuk ke dalam kedai, dibiarkan anak di kaki lima bermain dengan kucing liar. Kemudian dicakar. Lepas tu ibu bapa ni marah pula kepada dia, kata pemilik kedai yang punya kucing ni. Jadi dalam keadaan tu sebenarnya pengabaian tu berlaku daripada ibu bapa. Sebab apa? Anak 3-4 tahun ni adalah di bawah jagaan. Malahan saya nak rujuk juga pengabaian ni, dia punya skop sangat luas. Misalnya dalam keadaan sekarang lah, contoh bila anak-anak remaja bercinta, dibiarkan, tiada kawalan semua, sehingga menyebabkan terlanjur. Ada kes juga yang dilaporkan anak bayi dibaling daripada. Itu adalah salah satu bentuk
pengabaian juga. Sebenarnya skop dia terlalu luas. Sama ada kita ni sebagai jiran tetangga lihat perkara ni berlaku, adalah tanggungjawab kita untuk membuat laporan. Okey, wow. Baik, banyak sebenarnya yang dikupas oleh Puan Zabita, tapi banyak lagi yang kita nak tanya. Dan tadi kan Prof ada menyentuh tentang pengabaian ni bentuk dan aspek ni bukan sahaja pengabaian fizikal, tetapi juga mental dan juga emosi anak-anak ini. Kalau kita lihat dari sudut kesan mental ini, mungkin dari sudut short term dan juga long term. Untuk jangka masa pendek ni, apa kesannya terhadap kanak-kanak, dan untuk jangka masa panjang pula, apakah impaknya kepada pembesaran anak ini apabila mereka menjadi dewasa nanti? Okey, kalau kita lihat dalam jangka masa pendek, sebab kalau dalam mengikut akta kanak-kanak 21 ya. 31. Dia kanak-kanak ini umurnya 0 hingga 18. Tapi kalau dalam psikologi, kanak-kanak berumur 0 hingga 11. Okey. 0 hingga 11. Nah, kenapa saya perlu menarik perhatian 0 hingga 11 ini? Kerana dalam umur 0 hingga 11 ni, mereka perlu bimbingan dan kawalan serta pengawasan daripada ibu bapa. Kalau sekiranya berlaku sesuatu kemalangan atau apa-apa sahaja perkara yang berlaku ke atas kanak-kanak, sama ada 0 hingga 18 atau 0 hingga 11, maka di sini akan meninggalkan kesan, impaknya. Kesan jangka pendek pastinya ialah trauma. Trauma. Trauma yang dalam masa yang singkat itu takut, bimbang, cemas dan sebagainya. Tetapi dia juga akan meninggalkan kesan jangka panjang. Meninggalkan, orang kata, parut. Kalau kita dah luka, dia dah luka tu habis, tetapi parut masih ada. Jadi parut kalau di sini maksudnya ialah jika berlaku pengabaian, seterusnya penganiayaan, maka dia akan teringat-ingat dan sampai masa di situasi yang sama, perkara yang sama, tidak mustahil kalau yang melalui proses penganiayaan itu pun akan melakukan perkara yang sama. Ini yang kita risaukan. Akan berlaku perkara yang sama. Kerana apa? Kerana kanak-kanak, masa kanak-kanak, mereka akan melihat apa yang mereka dengar, mereka lihat, mereka rasa, mereka sebagainya. Jadi dengan kata lain, persekitaran ini adalah guru mereka. Betul. Bukan ibu bapa, bukan guru saja sebagai guru, tetapi persekitaran guru. Handphone yang dilihat, video-video, animasi kartun yang dilihat, semuanya adalah guru di situ. Jadi maksudnya di sini ialah kalau kesan jangka pendek itu, perkembangan holistik kanak-kanak itu, kebimbangan kita ialah takut terjejas. Dengan kata lain terbantutlah. Dengan keadaan takut, dia akan kurang bersosialisasi. Bila kurang bersosialisasi, dia akan gagal untuk mendapatkan segala kemahiran insaniah yang diperlukan oleh seorang kanak-kanak untuk bawa ke alam remaja, dan apabila dia keluar daripada kepompong keluarga, ibu bapa dan sebagainya. Kesan jangka panjang apa yang kita bimbang nanti ialah dia akan meninggalkan trauma yang berpanjangan. Jika tidak diberi pemulihan seberapa segera yang boleh. Dalam konteks ini, mungkin kaunseling, mungkin berjumpa pakar psikologi, mungkin berjumpa kaunselor dan juga orang kata mungkin melakukan sedikit terapi untuk memulihkan keadaan, memulihkan semangat dan memulihkan emosi. Terutama kalau pengabaian itu berlaku daripada aspek pengabaian mental dan juga pengabaian emosi. Baik. Itu Prof kalau mereka yang faham situasi. Tapi kalau pihak yang tidak faham, mungkin anak itu terbiar saja begitu sehingga dewasa. Baik, banyak lagi kita nak tanyakan pada Prof dan juga Puan Zabita. Tapi sebelum itu kita nak dengarkan juga pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Anak-anak kecil lagi kan tak boleh nak fikir, so mak ayah kena sentiasa pantau anak-anak kita. Walaupun kita dah pernah train anak kita macam duduk diam-diam, jangan panjat tinggi-tinggi, tapi jangan letak 100% trust dekat anak kita. Macam kita cakap tadi tu, anak kita masih kecil, dia tak reti nak fikir apa yang akan berlaku kalau kita buat macam tu. Sentiasa tengok dia orang dan jangan sesekali biarkan mereka sorang-sorang. Dan satu lagi, mak dengan ayah jangan taksub masuk dalam telefon. Pastikan sentiasa pegang anak-anak, tak kisah kita keluar mana sahaja. Bagi pandangan peribadi saya, yang paling utama adalah mak ayah terlampau memberi kebebasan yang tanpa had kepada anak-anak. Sebagai ibu bapa, kita kena sentiasa memantau aktiviti anak kita. Contoh macam ayah saya, zaman saya kecil, walaupun kami dulu tak ada GPS, tetapi ayah saya akan membuat spot check atau datang ke lokasi tempat saya bermain secara mengejut dan melihat
apa sebenarnya yang berlaku kepada saya. Pandangan saya, ibu bapa perlu mainkan peranan penting, perlu mengawal segala aktiviti yang anak mereka lakukan, perlu kerap bersama mereka di rumah. Ada berlebihan wang, ada berlebihan waktu, boleh pergi bercuti bersama, bawa mereka bersama. Kalau macam kita dulu, ibu bapa akan berikan syarat-syarat kalau untuk keluar bermain sebelum jam 7 malam perlu ada kat rumah. Kalau tak sampai rumah akan diberi sedikit hukuman lah. Sangat boleh relate dengan apa yang responden terakhir kita katakan tadi tu. Kena balik rumah sebelum pukul 7 malam. Kalau tak balik akan ada kena hukuman. Itu antara pengalaman saya secara peribadilah. Dan Puan Zabita, kalau kita bercakap tentang pengabaian, kecuaian, penganiayaan ni, dia ada banyak bentuk. Waktu saya zaman debat waktu sekolah dulu, antara yang kita bincangkan adalah latchkey kids, iaitu kanak-kanak yang mana ibu bapa tinggalkan mereka di dalam rumah, kunci pintu dan mereka keluar. Betul. Okey, ataupun ibu bapa yang tinggalkan anak-anak mereka dalam kereta, mungkin sekejap pergi ke pasaraya tetapi masih lagi berlaku peninggalan di situ. Sebenarnya kalau kita cakap tentang pengabaian ni memang macam-macam jenis. Tetapi mungkin sebagai orang kata pengajaran buat kita semua, dari segi undang-undangnya Puan, apakah tindakan yang akan dikenakan terhadap ibu bapa, pengasuh, penjaga ataupun mereka yang bertanggungjawab sebenarnya tapi tidak melaksanakan tanggungjawab mereka? Ini bila cakap tadi kan, ingat ya, saya nak ulang sekali lagi, di bawah Seksyen 31 Akta Kanak-Kanak ni, ayat ni adalah mendedahkan kepada bahaya mental dan fizikal. Sebab ibu bapa ni kenapa ditinggalkan anak dalam kereta? Sebab mereka beranggapan yang alah sekejap je, tak jadi apa. 5 minit je. Tetapi dari segi sebenarnya realiti, tinggal sekejap pun dalam masa 30 minit boleh menyebabkan kematian. Okay, mungkin juga kadang-kadang kita tinggalkan, ingat nak sekejap urusan tu jadi lama. Sangat bahaya. Jadi saya nak ingatkan, tolong ya, dalam perbuatan kita yang kita rasakan biasa-biasa itu, sebenarnya kalau kita tinggalkan kunci kat rumah tu sehingga berlaku kebakaran ya. Jadi ibu bapa ini boleh, jika disabitkan kesalahan dekat mahkamah, hukuman denda maksimum RM50,000. Okey, ataupun penjara maksimum RM20,000. Dia tengoklah, kadang-kadang orang tanya maksimum RM50,000. Berapa sebenarnya nilaiannya? Ikut kepada situasi kes dan juga fakta kes, dan juga kepada mereka boleh diarahkan oleh mahkamah untuk melakukan khidmat masyarakat tu yang berapa jam tu. Di dalam keadaan ni tolong bila kita kata pengabaian dan juga penganiayaan tidak bermaksud secara fizikal. Contoh perbuatan, biarkan anak lepas rumah, ya, tak balik-balik, pukul 7 tak tanya, pukul 8 tak tanya, itu adalah perbuatan mendedahkan kepada bahaya. Ya. Dalam keadaan lain adalah contoh telefon, dibiarkan anak tu berhubung. Sebab itu sekarang kita ada akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Sebab apa? Ada kes-kes yang melibatkan pedofilia. Dan mereka asuh anak-anak ni dan ajar untuk buat. Sebab bawah akta kesalahan seksual terhadap kanak-kanak ni tidak memerlukan sentuhan secara fizikal. Mengajar perbuatan-perbuatan begini juga adalah merupakan kesalahan. Jadi itulah, ada banyak sebenarnya undang-undang yang melindungi kanak-kanak. Dan Sudi, maaf saya mencelah. Di sini juga saya nak tanya, sekiranya kita bystander ataupun orang di sekeliling melihat pengabaian ataupun kecuaian ini berlaku oleh sesetengah individu, katalah ibu bapa A dan B, kemudian kita boleh membuat laporan tentang kecuaian ini, betul Puan? Benar. Bagaimana caranya? Okey. Yang pertama, sama ada kita buat secara laporan polis, seterusnya kita boleh rujuk kepada JKM. Mereka kanak-kanak ni sebenarnya dia ada di bawah Seksyen 17 Akta Kanak-Kanak ni, ada kategori kanak-kanak yang perlukan perlindungan. Contoh, kita sebagai jiran tengok, mana mak ayah ni tak balik-balik, anak 2-3 hari tak makan ni, tak tahu apa jadi. Jadi itu adalah tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Dan seterusnya dah bawah Seksyen 18 pula, sekiranya mana-mana pegawai polis, pelindung merasakan anak-anak ini perlukan penjagaan, ya. Jadi mereka boleh ambil, dan ada akta seksyen yang mengatakan boleh dapat perintah daripada mahkamah. Dia ada proses-prosesnya. Yang pertama sekali, kita sebagai masyarakat tolong buat laporan, jangan tutup mata. Itu yang jadi hal bila tiba-tiba berlaku sesuatu yang tak diingini, kita salahkan balik diri kita. Baik, kita sebagai masyarakat Puan dah gesa supaya kita buat laporan, tapi ada dalam situasi Prof di mana kita sebagai masyarakat mungkin sekali tu kita dah buat laporan, kita dah kena ada pengalaman pahit. Jadi seterusnya kita dah tak naklah, nanti orang kata kau ni sibuklah dengan nak jaga tepi kain orang kan. Dalam situasi sebegini Prof, apa yang kita sebagai masyarakat boleh buat? Ada yang nak buat laporan, ada yang tak buat laporan, merakam sahaja.
Kan kita biasalah apa yang berlaku mereka akan merakam. Tarik dulu telefon. Merakam tu bagus sebagai bukti. Merakam tu bagus, tetapi merakam yang hanya untuk hiburan tanpa mengambil tindakan untuk menyelamatkan situasi, pada saya itu tidak boleh berlaku. Jadi kadang-kadang mereka ni takut sebab mereka dilabel sebagai penyebuk ataupun jaga tepi kain orang. Tapi dengan konsep keluarga Malaysia sekarang ini, saya rasa perkataan penyebuk itu sepatutnya dah tak ada. Dia sepatut ada masyarakat prihatin. Kalau orang kata dulu kita jaga tepi kain orang sangat, kita tak suruh jaga dalam-dalam kain, kita suruh jaga tepi kain. Dan orang kata janganlah jadi katak di bawah gelas. Saya banyak guna perumpamaan ni. Bawah gelas ya? Bawah gelas, bukan bawah tempurung. Bawah gelas ni maknanya dia tengok aja, ataupun dalam gelas tu dia duduk merakam daripada belakang jendela. Tapi tindakan tidak ada langsung. Jadi saya rasa sampai masa masyarakat kita mempunyai empati yang baik. Kerana pada saya mereka yang tidak ada empati adalah mereka yang hakikat yang kita nampak selama ni duk rakam aja. Kadang-kadang kemalangan berlaku disebabkan oleh mereka asyik memerhati menyebabkan kesesakan jalan raya. Itu pun yang dikatakan penyebuk juga. Tapi sepatutnya ini tidak boleh berlaku. Kita nak menyelamatkan aspek-aspek pengabaian, penganiayaan kanak-kanak. Patutnya masyarakat lebih bersikap prihatin. Anggaplah yang kanak-kanak itu adalah juga anak-anak kita, kanak-kanak Malaysia kita. Okey, baik. Banyak juga yang Prof dah sentuh, tetapi sedikit mungkin daripada Puan Zabita. Kalau kita bercakap tentang hak, adakah kanak-kanak ini juga mempunyai hak mereka yang boleh mereka suarakan? Jika ia, bagaimana caranya? Ataupun adakah mereka perlu ada pihak yang mewakili mereka? Macam mana, Puan? Sebenarnya di dalam undang-undang ni, kanak-kanak memang ada hak. Mereka boleh menyaman dan mereka juga boleh disaman. Tetapi perlu, contohnya mereka panggil sahabat ataupun selalunya kalau menyaman di atas nama kanak-kanak atau disaman ni perlukan ibu bapa sebagai penama. Di dalam keadaan tu, sebab itulah kanak-kanak ni ada banyak keputusan yang alasan penghakiman. Kalau kita tengok, hakim akan kata kanak-kanak adalah sangat fragile, mereka rapuh. Kita mempunyai tanggungjawab untuk melindungi mereka. Di dalam keadaan kita tengok, kalau dah ibu bapa tak bertanggungjawab, diharapkan ibu bapa tapi ibu bapa tak bertanggungjawab. Kita sebagai makcik, pakcik, nenek, kitalah yang ada tanggungjawab, juga jiran. Betul yang macam Prof kata, kita jadilah masyarakat yang prihatin, diambil tindakan seterusnya. Dan satu lagi saya nak sentuh, bahawa Akta Kanak-Kanak ni sebenarnya ada satu section yang kata perlindungan kepada informer. So maknanya informer ni kalau dia beli makluman berkenaan dengan isu penderaan ke pengabaian ke, mereka sebenarnya dilindungi. Kalau tidak ada niat jahat lah, misalnya. Dilindungi daripada tindakan fitnah. Ada banyak sebenarnya. Sebab tu tak perlu takut pun. Ingatlah kita nak menyelamatkan satu nyawa ataupun satu kehidupan kanak-kanak. Kadang-kadang mungkin tak berlaku kematian, tetapi kesan jangka panjangnya sangat berat pada anak. Dan apa yang Puan Zabita katakan ni kan teringat pula satu filem dari Iran iaitu Capernaum, yang mana anak ini dia sue ataupun membawa ibu bapanya ke mahkamah disebabkan pengabaian yang dilakukan terhadap dirinya dan juga adik-adiknya. Sangat-sangat menarik, anda boleh tonton. Dan mungkin di penghujung ini Prof juga, tidak ada ibu bapa yang ingin meletakkan anak mereka dalam situasi yang bahaya. Bukan ibu bapa lah, mana-mana pihak kan. Tapi kalau ini sudah berlaku Prof, intervensi yang perlu mereka ambil untuk membantu anak-anak itu supaya tidak ada trauma masa panjang. Ya, intervensi yang perlu mereka lakukan adalah mereka perlu kenal pasti apa yang kesan yang telah berlaku pada anak-anak itu. Kerana kesan ni secara fizikal kita nampak Puan Zabita, tetapi kesan emosi itu kita tidak nampak. Kalau kesan sosialisasinya kita nampak, iaitu daripada aktif kepada pasif. Daripada seorang yang sangat ekstrovert, suka bercakap-cakap, tiba-tiba jadi pendiam. Jadi kalau ini berlaku perubahan, maka ibu bapa perlu rujuk anak ini. Mungkin yang pada awalnya mungkin merujuk pada siapa anak itu paling rapat. Kerana kadang-kadang kanak-kanak ini bimbang, takut. Jadi kalau dah kita lihat tidak berjaya juga, maka kita rujuk pula pada pakar psikologi, kaunselor ataupun lakukan terapi sendiri oleh ibu bapa. Dengan kita sebenarnya manusia, kita sentiasa boleh membaca. Dengan terapi yang hanya sekadar melukis, kadang-kadang kita boleh pastikan apa yang berlaku pada anak. Sama ada dia sendiri dalam keadaan trauma secara emosi ataupun mentalnya. Dengan kata lain, kita tidak mahu kesejahteraan mental, fizikal dan emosi anak-anak ini terjejas. Maka perlu dilakukan intervensi dengan merujuk kepada pakar-pakar sesuai dalam konteks umur kanak-kanak yang berbeza-beza itu. Kalau dalam konteks kita di Malaysia, Akta Kanak-Kanak menyatakan umur kanak-kanak 0 hingga 18. Tetapi kalau dalam konteks psikologi 0 hingga 11 itu, maka guna pakailah mana-mana asalkan mempunyai intervensi untuk membaik pulih
trauma yang berlaku pada anak itu tadi. Baik, penting sebenarnya untuk ibu bapa tahu yang untuk kanak-kanak pun ada sesi kaunseling untuk mereka. Dan Puan Zabita, saya dah tanya tadi, tapi saya mungkin sekali lagi Puan boleh kongsikan bagaimana sebenarnya cara untuk kita membuat aduan sekiranya kita melihat berlakunya pengabaian, kecuaian terhadap kanak-kanak ni. Kalau kita duduk dalam kawasan kejiranan, kita dengar anak-anak ada anak sebelah tu menjerit, kita suspek kedera-dera, pertama kita boleh telefon polis perunda. Jadi kita minta, kita tolong semak, saya ada syak lah sesuatu berlaku dekat sebelah. Jadi elok kita mencegah daripada dah berlaku, kita nak bantu, nak buat laporan polis sama-sama tapi berlaku kematian. Kita tak nak begitu. So pertama sekali sebagai orang jiran-jiran, telefon polis perunda. Seterusnya mungkin juga boleh telefon talian Nur 15999, kita mintalah maklumkan tentang situasi ni. Dan ketiga, kadang-kadang kita mungkin boleh semaklah sebagai jiran lah apa yang berlaku ke, tanya ke apa ke. Jadi dalam keadaan tu kena ambil langkah yang proaktif. Kalau tahu tentang perkara ni pun tak boleh, sebab dalam keadaan yang anak-anak didera tadi tu sebenarnya ada banyak NGO yang membantu pada kita untuk ambil tindakan. Dan ini termasuk untuk anak-anak juga, sekiranya mereka merasakan diri mereka diabai dan cuai, boleh telefon terus talian Nur, ya Puan. Saya rasa didikan awal tu pentinglah. Kalau anak itu tidak boleh, macam Prof kata, bercakap pada ibu bapa, boleh bercakap dengan cikgu, kawan-kawan dan mungkin orang lain. Kan? Baik, banyak yang dikongsikan, sangat-sangat bermanfaat apa informasi yang diberikan Puan Zabita dan juga Prof. Terima kasih banyak-banyak Prof dan juga Puan Zabita. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan Aina Abdul.